Alhamdulillah alamin wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Taala dengan keizinannya kita dapat berjumpa secara maya di atas salian ini. Mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada ibu bapa yang bersama-sama yang memberi masa untuk mendengar sedikit perkara bagi saya pentinglah. Itu berkaitan dengan apa zakat perak ni. Jadi kalau ada kawan-kawan kalau kenal kawan-kawan kita tu yang ada di kalangan ibu bapa apa Al-Furqan bolehlah call supaya dia dapat bersama dengan kita. Dapat dalam 50 orang pun jadilah. Daripada kita ibu bapa kita ada 200 orang. Itu ibu bapa kita lah. Ada 200. Murid kita ada 387. Ibu bapa plus minus ada 200 lah plus minus. Jadi kalau kenal rakan-rakan yang lain tu, kawan-kawan yang lain tu kita call lah. Sebab malam ini kita khaskan untuk ibu bapa Al-Furqan sahaja. Jadi sebenarnya yang saya dah hantar lah sebenarnya. Berkaitan dengan Alhamdulillah lah. Dengan keizinan Allah Ta'ala, Kak Maib Zakat Perak telah melantik kita lah sekolah kita sebagai amil zakat. Sebelum ini kita menggunakan perkhidmatan sekolah hidup. Bagaimana caranya, apakah kaedahnya, apakah strateginya, insyaAllah akan diterangkan oleh Encik Lufi, iaitu pengurus dana Hidayah Ipoh. Ya, dah berpengalaman orang kata berbelas tahun lah sebenarnya dalam bidang ini. Dan mereka telah pun berjaya pun. Berjaya dapat menjana pendapatan setahun main jutaan je. Dia tak ada ribuan dah. Semua jutaan je. 1 juta, 2 juta, 3 juta setahun. Kita pinjam pengalaman mereka untuk kita berkongsi ya. Saya kalau boleh, saya nak just copy paste je. Apa sahaja kejayaan yang dibuat oleh Hidayah Ipoh, kita cuba copy dan paste untuk di Perak ni. Jadi sebab itulah saya mengharapkanlah seramai-ramai boleh lah seramai-ramai boleh mak bapak menyertai talimat ini. Tapi mungkin di kalangan mak bapak ada urusan yang lain. Jadi kita, tapi walaupun saya masih mengharapkan supaya tuan-tuan apa-apa yang ada dalam grup ini, dalam maya ni dapat call kawan-kawan yang lain tu saya dapat menyertai dalam kalimat ini insya-Allah. Jadi malam ini kita akan buat satu ucapan Ana ni. Lepas tu yang keduanya kita akan beri seluas-luasnya kepada Cik Lofi untuk memberi taklimat berkaitan dengan zakat perak ini. Dan yang ketiganya, kita kalau ada sesi jawab-jawab, soal-jawab daripada ibu bapa nak bertanyakan sesuatu, insya-Allah Cik Lofi akan memberi masa untuk menjawab persoalan-persoalan yang akan ditimbul nanti insya-Allah. Jadi Cik Lofi nak rasa itu saja ucapan ringkas nak beri ruang sepenuhnya lah kepada Cik Lofi untuk memberi sedikit ataupun taklimat zakat perak kepada ibu bapa yang khas untuk ibu bapa Furqan insya-Allah. Tafadhallah Cik Lofi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang berusaha akhuna guru besar Sekolah Al-Furqan, sahabat saya Cikgu Kamarul, pengurusi dan jawatankuasa jemaah urusan sekolah, guru-guru penolong-penolong kanan dan guru-guru, pengurusi dan
Tengkuasa PIBG sekolah dan seterusnya ibu bapa, murid-murid ataupun pelajar-pelajar sekolah rendah Al-Furqan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT dapat kita kumpul pada malam ini dalam rangka untuk sama-sama kita sebenarnya satu, kita nak melakukan satu dakwah Islamiah. Yang kedua, kita nak melaksanakan satu ibadah. Yang ketiga, kita nak melaksanakan satu bentuk infak fisabilillah daripada pelantikan sekolah kita sebagai amil zakat institusi. Maknanya yang watikah yang diberi kepada kita itu atas nama sekolah. Maknanya sekolah Al-Furqan adalah satu amil di bawah Majlis Agama Islam Perak. Jadi alhamdulillah ini satu peluang yang besar, yang sejahtera untuk kita menjana pendapatan sekolah untuk sama-sama kita melihat satu masa nanti pendidikan Islam ini, pendidikan yang berpaksikan kepada tauhid ini akan makin mekar dan menjana satu generasi baru yang lebih baik daripada zaman kita ini, insya-Allah. Jadi pada malam ini saya ada beberapa slide. Cikgu, siapa yang tunjukkan slide je ya? Ansori. Siapa yang tunjukkan slide ya? Muallim Ansori. Dah boleh tunjuk ke? Ansori. Bahannya di mana ini? Telegram. Anda hantar dah. Okey, sementara ni Akhi Ansori nak uruskan slide. Majlis Agama Islam Perak bersetuju untuk bersetuju untuk memulangkan kepada sekolah 50% daripada zakat yang kita kutip bersama. Maknanya kita kutip, jika melalui sekolah, maka majlis akan memulangkan 50% kepada sekolah di bawah beberapa asnaf, di antaranya asnaf fisabilillah dan gharimin, dan juga 5% di bawah asnaf amil zakat, di bawah upah amil. Jadi itu antara kriteria asnaf yang digunakan oleh majlis untuk memulangkan zakat yang kita kutip bersama. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah satu, kita sendiri membayar zakat kepada sekolah. Yang kedua, kita mencari prospek penyumbang zakat yang mana sebelum ini mereka membayar zakat sama ada terus kepada majlis ataupun membayar zakat terus kepada asnaf, supaya mereka bersetuju untuk menolong sekolah dengan membayar zakat melalui sekolah. Kemudian kita juga boleh mendapatkan prospek daripada satu adik-beradik kita, kawan-kawan pejabat kita, dan kita boleh juga meneroka pasaran-pasaran di luar Perak. Cuma kita tak boleh nak buka kaunter lah. Kita pergi kat Selangor, kita buka kaunter, itu salah lah dari segi enactment Majlis Agama ataupun Jabatan Agama. Tetapi kita sekarang ni zaman internet ni, kita boleh sebarkan poster-poster secara online untuk menarik prospek-prospek daripada luar Perak. Kerana separuh daripada kutipan zakat negara ni, datang daripada wilayah tengah, iaitu Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
di sini ramai orang-orang Islam yang membayar zakat yang besar-besar dan ramai pula bilangan mereka. Jadi kita itu satu prospek yang boleh kita ajak mereka berpindah daripada sana ke sekolah, maknanya dengan hasrat untuk membantu sekolah. Jadi insya-Allah pada malam ini ada slide dah keluar dah. Kita akan memahamkan sebenarnya tujuan perjumpaan ini. Satu, nak memahamkan kepada ibu bapa supaya sama-sama kita melaksanakan satu ibadah dakwah, memperkenalkan ibadah zakat dan wakaf kepada sekolah. Okey. Maknanya kita bersama menjadi ejen ataupun menjadi pendakwah yang bersama-sama memasarkan skim zakat dan wakaf sekolah Furqan ini. Okay. Dan sebagaimana yang disebut oleh Cikgu Kamarul tadi, ini surat rasmi pelantikan kita, maknanya di Furqan. Wakil amil kita adalah Cikgu Kamarul. Yang pada Cikgu Kamarul sekarang ni ada buku resit, maknanya siapa-siapa yang bayar, sama ada bayar yang kita nak explore ni adalah bayar melalui online banking, sama ada CDM ke online banking, online transfer ke. Jadi mudah cara tu, dan hanya pembayar hanya perlukan scan ataupun snapshot slip bank bagi alamat, nama penuh, nombor IC, alamat, dan Cikgu Kamarul akan keluarkan satu resit rasmi majlis, resit zakat rasmi majlis yang ditangani Cikgu Kamarul untuk dihantar kepada pembayar. Dan kalau di luar jauh-jauh ni, katakan dapat di Teluk Intan ke, di Pagi Bunta ke, di Selangor ke, kita boleh hantar melalui pos laju. Pos laju itu yang diamalkan di Ipoh, dan alhamdulillah kita boleh mendapat pendapatan yang lebih luas daripada hanya sekitar dalaman kita saja. Jadi ini watikah yang pentinglah untuk menunjukkan kepada prospek-prospek kita bahawa kita adalah amil khas ataupun amil institusi yang diberi tauliah oleh Majlis Agama Islam, Majlis Agama Islam Perak. Ada nama Cikgu Kamarul tu kan. Nombor apa? Nombor 3. Bila kita nak bersama dengan membantu dari segi dana sekolah, dari segi nak melaksanakan dakwah, menyampaikan ibadah zakat ini dan wakaf ini kepada kaum muslimin, kita kena ada beberapa ilmu asas lah. Satu dari segi ilmu syarak, yang kedua dari segi beberapa tips ataupun beberapa kaedah promosi lah, kita kata, yang menarik untuk disampaikan kepada prospek pembayar zakat kita. Jadi pertamanya kita tengok sikit dasar Islam berkenaan zakat. Zakat ini kedudukan dia adalah rukun Islam yang ketiga. Kalau kita baca dalam kitab hadis 40 susunan Imam An-Nawawi, Imam Nawawi sampai memasukkan 2 hadis tentang rukun Islam, dan dalam hadis ni zakat berada di kedudukan yang ketiga selepas daripada syahadatain, solat, kemudian zakat. Dan zakat ini mula diwajibkan pada tahun 2 Hijri, untuk maklumat kita lah, dan diwajibkan ke atas individu Muslim yang cukup syarat pembayaran zakat untuk diagihkan kepada golongan-golongan yang memerlukan daripada asnaf-asnaf zakat. Jadi dia ada nisab dan dia ada haul. Yang ni kita boleh tengok dalam website Majlis Agama Islam Perak, dia ada tunjukkan berapa nisab dari masa ke semasa. Dan satu yang perlu kita kaum muslimin, kita sendiri dan kaum muslimin yang kita nak jadikan kita nak tarik untuk mereka sedar tentang pembayaran zakat ini.
zakat dan solat disebut secara bergandengan sebanyak 33 kali dalam Al-Quran. 33 kali dalam Al-Quran di mana Allah SWT menggandingkan ibadah zakat dengan ibadah solat. Dan salah satu daripada ayat-ayat tersebut, Allah SWT merakamkan satu ucapan, satu kalimah yang disebut oleh Nabi Allah Isa AS. Nabi Allah Isa AS dan dirakamkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dalam surah Maryam ayat 31, dan berkata Nabi Allah Isa AS, dan Allah menjadikan aku, ini Nabi Isa AS, seorang yang barakah di mana sahaja aku berada, dan diperintahkan kepadaku mengerjakan solat dan memberi zakat selagi aku hidup. Jadi dalam rakaman kalam Nabi Allah Isa AS ini jelas menyebut bahawa barakah hidup ini dia bergantung kepada gandingan solat dan zakat. Gandingan solat dan zakat. Kita kena sepadukan solat dan zakat untuk mendapat barakah dalam kehidupan, pembinaan keluarga, pembinaan masyarakat, dan persediaan kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah mungkin salah satu faktor kenapa berlaku masalah-masalah yang kadang-kadang kita tengok konflik yang tak berkesudahan di kalangan umat Islam ini, antaranya adalah kerana kita memecahkan gandingan di antara solat dan zakat. Solat dan zakat kita pecahkan, jadi dia tak sampai, solat pun tak sampai maksud, falsafah zakat pun tak sampai maksud dia. Okay, kemudian kita tengok pada malam ini kita nak fokuskan kepada, nak memahamkan kepada kita semua skim zakat potongan gaji. Skim zakat potongan gaji. Kerana dia merupakan kaedah pembayaran zakat yang terbaik. Ini pertamanya, jika ada ibu bapa sendiri yang bekerja dengan kerajaan ataupun swasta yang bergaji tetap, bergaji bulanan, pasangan hidup, ya, suami isteri, kemudian adik-beradik, kemudian kawan-kawan pejabat, kawan-kawan sekolah menengah dulu ke, siapa-siapa duduk asrama kan, membesar dalam asrama tu, kawan-kawan asrama ataupun kawan-kawan yang lain yang kita tahu mereka itu mempunyai pendapatan tetap, bekerja kerajaan ke, swasta ke, kan? Jadi kita cuba ajak mereka untuk membuat zakat potongan gaji. Zakat potongan gaji. Skim potongan gaji bulanan. Okay, apa faedah dia? Faedah dia yang pertamanya, bila kita buat potongan gaji ini, kita terhindar daripada lupa berzakat. Ini antara punca keruntuhan sistem sosial dan keluarga. Lupa berzakat tadi yang saya sebutkan, barakah hidup tadi. Yang kedua, kita tidak perlu lagi ke kaunter zakat ataupun buat CDM ataupun online banking. Jadi buat sekali saja kita isi borang Majlis Agama Islam, membuat potongan zakat bulanan, insya-Allah pendapatan kita akan bersih, akan suci sebab telah dizakatkan. Maknanya duit yang masuk ke gaji, ke akaun gaji kita, ke akaun bank kita, ke dalam poket kita itu telah bersih, telah suci kerana telah dizakatkan. Yang ketiga, keuangan bulanan menjadi lebih bijak dan murni kerana harta telah sempurna disucikan. Jadi yang kita bawa balik itu adalah pendapatan yang suci, bersih kerana telah dizakatkan. Dan yang ketiga, setiap bayaran zakat potongan gaji akan diselaraskan serta-merta dengan potongan cukai berjadual, PCB. Ini alhamdulillah satu keistimewaan umat Islam di Malaysia ni. Nanti kita sebut tentang akta dia, di mana akta cukai pendapatan dan zakat, ya, membenarkan orang Islam memindahkan PCB dia kepada Majlis Agama dan membayar zakat melalui pemindahan PCB daripada LHDN kepada Majlis Agama. Jadi itu satu kemudahan dan satu keistimewaan kepada umat Islam di Malaysia. Kemudian satu lagi keistimewaannya adalah kita advance zakat.
kita advance zakat. Zakat tu dia hanya wajib dibayar bila cukup haul. Maknanya sebulan Qamariyah. Bukan, setahun Qamariyah. Setahun Qamariyah baru cukup haul, baru wajib zakat. Tapi ini kita advance. Kita dahulukan. Jadi ini pun satu barakah. Satu barakah kita mendahulukan pembayaran di mana bila potongan gaji kita dibuat oleh majlis akan mengagihkan zakat kita itu kepada asnaf. Terus kepada asnaf. Jadi kita bayangkan barakah bila kita membayar secara advance ini ataupun secara potongan gaji ini. Okey, sekarang kita tengok satu rujukan dan ketetapan syarak, iaitu muzakarah khas. Slide seterusnya. Muzakarah khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada 22 Jun 1997. Next slide. Muzakarah telah memutuskan bahawa zakat ke atas pendapatan penggajian adalah wajib bagi orang-orang yang layak mengeluarkan zakat. Jadi ini ketetapan daripada Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam ataupun Jawatankuasa Fatwa yang memutuskan bahawa zakat pendapatan itu adalah wajib jika telah cukup syarat dia. Cukup syarat ni macam mana secara kasarnya? Nisab dia, katakan nisab dia 15,000. So 15,000 bahagi 12 jadi 1,800 kan. 1,800. Gaji yang 1,800 ke atas tu dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi muzakarah Jawatankuasa Fatwa yang bersidang pada 7 Mei 2003 telah membicarakan zakat gaji beserta dengan kadarnya dan telah memutuskan bahawa kadar zakat yang dikenakan ialah sebanyak 2.5% daripada jumlah pendapatan tersebut. 2.5%. Dan ada tolakan-tolakan yang dibenarkan oleh Jawatankuasa Fatwa, belanja diri, belanja isteri, belanja anak-anak, ada yang kadar di bawah 18 tahun, yang di IPT, lepas tu sakit-sakit kronik. Jadi ada rebate yang dibenarkan oleh Jawatankuasa Fatwa untuk kita tolak jika kita nak tolak lah untuk pengiraan zakat kita. Tetapi untuk memudahkan ataupun jika kita nak sejahtera dalam dada kita ini, kita kira secara kasar. Sebab nilai dia pun kecil je, 2.5%. Katakan gaji kita 2,000 kali 2.5 maknanya RM50 sebulan. Kan, RM50 sebulan kan. Contoh. Itu satu ketetapan syarak di Malaysia ni. Yang kedua, kita tengok dari segi hubungan di antara Akta Cukai Pendapatan dan Zakat Harta. Ini juga satu perkara, satu keistimewaan untuk umat Islam di Malaysia ni, di mana Akta Cukai membenarkan orang Islam offset. Dia boleh pindahkan cukai dia daripada lembaga hasil kepada Majlis Agama Islam. Mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967. Ini satu daripada 1967 lagi. Ini satu keberkatan daripada perjuangan leluhur kita dulu, untuk nenek kita dulu, dan akhirnya Allah SWT menggerakkan pemerintah pada ketika itu untuk memasukkan peruntukan ini. Bahawa mereka atau orang Islam yang telah membayar zakat boleh dikecualikan ataupun mendapat pelepasan kadar tersebut dari membayar cukai pendapatan. Okay. Untuk mendapatkan pengecualian tersebut, perkara yang perlu dibuktikan, yang pertama, pembayaran dibuktikan dengan resit yang dikeluarkan oleh pihak yang diberi kuasa memungut zakat. Jadi alhamdulillah pada Cikgu Kamarul ada buku resit yang mana resit itu boleh digunakan untuk mendapat pelepasan cukai bila kita buat e-filing. Okay. Yang kedua, kalau kita buat di potongan gaji, Majlis Agama akan mengeluarkan satu statement, yearly statement tahunan, di mana statement itu akan menjadi sandaran yang legal, yang
yang legal lah, yang berdasarkan pada undang-undang untuk LHDN melepaskan kita daripada membayar cukai. Okay, yang kedua, zakat dibayar kepada amil yang diiktiraf dan dilantik oleh pemerintah, oleh majlis agama. Jadi kita kena ada watikah, dan alhamdulillah lah kita di sekolah Hidayah, sekolah Furqan ni kita ada watikah dan kita ada buku risit. Kemudian yang kedua, Akta Cukai Pendapatan Pindaan tahun 2000 diperjelaskan dengan lebih jelas. Sekiranya seseorang individu telah membayar zakat pada tahun 2000, maka pelepasan cukai akan diberikan pada tahun yang sama. Di offset pada real time. Maknanya kalau kita buat potongan gaji pada tahun ini, ujung tahun kita declare e-filing, apa yang kita bayar ni kita boleh tolak dalam e-filing untuk tahun ini. Sekarang kita tengok dengan lebih jelas dalam slide yang ke-8 ini, hubungan di antara Akta Cukai Pendapatan dan Zakat Harta. Akta Cukai Pendapatan 1967 Seksyen 6A-3 Pindaan 2000. Next slide. Rebate menyebut rebate hendaklah slide seterusnya. Rebate hendaklah diberikan pada tahun-tahun taksiran untuk sebarang bayaran zakat, fitrah atau lain-lain tuntutan agama Islam yang mana pembayarannya wajib. Ini termasuk apa ni? Termasuk qada zakat. Kita dulu-dulu mungkin kita tak terfikir ataupun tak ada siapa yang menyedarkan kita untuk membayar zakat pendapatan ini, maka kita tak bayar. Kan? Jadi kita boleh niatkan pindahan, bila kita pindah PCB daripada LHDN kepada majlis sendiri, kita boleh niatkan untuk qada zakat bagi lebihan daripada zakat pendapatan. Dan yang telah dibayar pada tahun asas bagi tahun taksiran itu dan dibuktikan oleh resit yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama yang berkenaan yang ditubuhkan mengikut undang-undang bertulis. Jadi rebate hendaklah diberikan, maknanya lembaga hasil hendaklah memberikan rebate pada kadar zakat yang kita bayar itu daripada cukai yang dikenakan oleh LHDN. Jadi akta ini adalah satu keistimewaan untuk umat Islam di Malaysia, dan akta ini membolehkan umat Islam membuat keputusan. Kita kena buat keputusan. Orang Islam ni kena buat keputusan untuk menukarkan ataupun memindahkan bayaran cukai pendapatan mereka daripada LHDN kepada Majlis Agama Islam Negeri. Negeri Perak ni Negeri Perak. Dengan syarat Majlis Agama itu setuju untuk mengeluarkan resit rasmi atas nama zakat pendapatan. Jadi Cikgu Kamarul akan mengeluarkan satu resit yang menyebut zakat pendapatan. Zakat pendapatan, di mana resit itu akan menjadi bukti rasmi untuk kita mendapat pelepasan daripada cukai pendapatan. Atas nama resit tu disebut zakat pendapatan. Tetapi hakikatnya kita boleh bayar bila PCB itu dia lebih daripada zakat pendapatan, kita boleh, kalau kita kira-kira ada cukup untuk zakat simpanan kita dibayar melalui itu, maka kita boleh niatkan zakat simpanan. Kalau kita ada lebihan yang kita nak qada zakat, kita boleh niat qada zakat. Cuma di atas resit tu ditulis zakat pendapatan untuk akta ni, untuk disejajarkan dengan akta cukai pendapatan. Kemudian yang ketiga, bagi skim zakat potongan gaji, majikan dikenaki mengurangkan PCB bagi amount yang dipindahkan oleh pekerja mereka kepada Majlis Agama Islam. Jadi dalam slip gaji itu, kalau PCB 500, kita buat potongan zakat 300, maka PCB kita akan dikurangkan kepada 200. Jadi cukai kita sebenarnya 500, tapi 300 kita dah pindahkan kepada majlis, maka kita kena bayar kepada HDN hanya 200. Okey.
Tengok slide seterusnya. Betapa orang Islam, slide seterusnya. Betapa orang Islam, okey. Siapa jaga slide? Boleh slide seterusnya ya? Dalam slide seterusnya ni, kita Sorry. kita cuba tengok kita cuba tengok betapa luasnya kita boleh teroka pasaran zakat, dakwah zakat ini untuk menyedarkan umat Islam untuk sama-sama kita pindah daripada cukai pendapatan kepada membayar zakat, kepada memindahkan amount yang dikenakan kepada kita di bawah PCB itu daripada LHDN kepada Majlis Agama Islam. Okay. Kita tengok ya, cukai pendapatan individu yang dikutip oleh LHDN setahun sebanyak 24 bilion ringgit. Okay. Dengan anggaran, dengan andaian bahawa 50% cukai pendapatan individu ni, kerana orang Islam ramai yang kerja dalam perkhidmatan awam ni, sekitar 50%, maka 12 bilion cukai pendapatan itu dibayar oleh orang Islam kepada lembaga hasil dalam negeri. Okay. Dan berdasar pada akta cukai 1967, pindaan 2000 tadi, 12 bilion ini boleh dipindahkan daripada lembaga hasil kepada Majlis Agama Islam. Tetapi setakat ini kutipan zakat negara keseluruhan ya, secara kasar hanya sekitar 1.5 bilion. Jadi banyak lagi duit-duit yang ada dalam pasaran dalam negara ni yang boleh kita sedarkan umat Islam ini supaya memindahkan cukai mereka daripada lembaga hasil kepada membayar zakat kepada Majlis Agama Islam. Atas kedudukan ini, kami warga Baitul Mal Negeri Perak merayu agar kaum muslimin yang dikenakan cukai pendapatan sudi menukarkan PCB mereka kepada Majlis Agama Islam Perak. Jadi apabila next slide apabila kita bersetuju, anda bersetuju, kalian bersetuju, tuan-tuan bersetuju memindahkan PCB tuan-tuan daripada lembaga hasil kepada Majlis Agama Islam, maka tuan-tuan sebenarnya sedang melaksanakan dua ibadah secara bersama dan serentak. Bila kita pindahkan PCB kita keseluruhannya ataupun sejumlah besarnya kita pindahkan kepada Majlis Agama, kita sebenarnya sedang melaksanakan dua ibadah secara bersama dan serentak. Yang pertama, ibadah zakat. Ibadah zakat di mana anda boleh niatkan sebagai zakat pendapatan, zakat simpanan dan qada zakat. Cuma di akhir bila cukup haul ni, contohnya bulan 12 ke, kita buka website majlis tu, kita masukkan kita punya jumlah pendapatan kita, simpanan kita, dan kita buat kiraan. Kalau lebih, maka kita tidak perlu lagi membayar zakat. Walaupun pada penyata tu disebut nyata ataupun pada resit itu disebut zakat pendapatan, tetapi lebihan daripada zakat pendapatan tu kita boleh membayar ataupun kita boleh niatkan sebagai zakat simpanan. Dan lebih lagi kita boleh niatkan sebagai qada zakat kalau kita ada qada zakat yang kita dulu-dulu kita tak bayar. Okay. Yang kedua, bila kita pindahkan PCB ni, lebihan daripada zakat tadi, lebihan daripada zakat, nanti kita tengok dia punya jadual ya. Lebihan daripada zakat tadi akan jadi wakaf, akan jadi ibadah wakaf kepada sekolah. Ibadah wakaf kepada sekolah. Wakaf kepada pendidikan generasi baharu ummah yang akan memberi pahala yang besar dan berpanjangan. Jadi di samping kita hantar anak kita ke sekolah Furqan ini, kita juga boleh mengajar adik-beradik kita, kawan-kawan kita untuk sama-sama membantu pendidikan generasi baharu ummah ni.
ya, supaya satu masa nanti umat Islam ni lebih baik, lebih baik daripada hari ini. Itu impian kita. Dan insya-Allah dalam hadis-hadis akhir zaman kan, Rasulullah membayangkan bahawa kebangkitan Islam ni akan terus berlaku, akan terus mekar, tetapi kita nak terlibat dalam proses kebangkitan ini. Dan salah satu daripada penglibatan yang signifikan adalah membina generasi baru. Kita sendiri hantar anak kita kat sekolah ni dan kita ajak adik-beradik kita, kawan-kawan kita, kawan-kawan pejabat kita, kawan-kawan lama kita untuk sama-sama membantu membangunkan pendidikan generasi baru ummah ni. Kerana wakaf ini dia memberi pahala yang besar dan berpanjangan. Bayangkan mana tahu satu hari nanti pelajar Furqan akan jadi Perdana Menteri ke Panglima Tentera ke Profesor ke. Jadi bayangkan impak daripada usaha-usaha awal yang kita lakukan pada hari ini. Dan kita juga boleh turut niatkan wakaf ini atas nama arwah-arwah ibu, bapa, datuk ataupun nenek kita. Jadi luaslah perbahasan ulama tentang ibadah wakaf ini. Jadi bila kita buat potongan gaji tadi sebagaimana saya sebutkan, kita sedang melaksanakan satu lagi amal jariah, iaitu mendahulukan bayaran zakat yang belum cukup haulnya. Bila kita buat potongan gaji ini sebenarnya tak cukup haul lagi. Tapi kita dah niatkan membayar zakat awal dan itu adalah satu kebaikan yang besar. Jadi untuk slide yang ke-11 ni kita tengok bersama apa yang berlaku bila kita memindahkan PCB daripada lembaga hasil dalam negeri kepada majlis agama. Kita melaksanakan dua ibadah bersama dan serentak. Contohnya seorang pegawai kerajaan ataupun swasta dengan pendapatan bulanan dan gaji dan allowance berupa gaji dan allowance tetap berjumlah 8,970 dan dikenakan potongan cukai berjadual PCB sebanyak RM437 sebulan. Jadi bila dia pindahkan RM437 ni daripada lembaga hasil kepada majlis agama, kan, apa yang berlaku? Yang pertama, dia berzakat. Dia melaksanakan zakat pendapatan. Zakat pendapatan dengan kiraan kasar dia 8970 kali 2.5, RM225. Jadi lebihan itu, RM212 itu apa? RM212 itu adalah wakaf kepada pendidikan Islam. Dalam slip gaji anda nanti, amount PCB akan menjadi kosong bila kita pindahkan PCB ini. Jadi PCB kita akan jadi kosong dan amount tersebut akan dipindahkan kepada zakat Majlis Agama Islam Perak. Jadi perkataan zakat digunakan untuk diselaraskan dengan akta cukai. Walaupun hakikatnya dari segi syarak kita telah melaksanakan dua ibadah, zakat dan wakaf. Ini borang dia. Slide yang ke-12 itu borang potongan gaji bagi ibu bapa yang belum tengok lagi. Itu dia borang dia. Borang dia pun simple aja dan ada pada cikgu Kamarul dan kalau nak sebarkan secara maya pun boleh, ya, kita boleh, tapi dia kena, maknanya prospek zakat kita tu dia kena print, lepas tu dia kena isikan, kemudian dia emailkan kepada cikgu Kamarul ataupun kami di POP. Apa yang wajib diisikan? Satu dia maklumat pemohon, kolom A tu, tengok slide yang besar sikit. Nama wajib diisi, alamat surat menyurat wajib diisi, nombor telefon wajib diisi, nombor kad pengenalan baru tu kena tengok 2 kali lah bagi ni, sebab dia akan masuk dalam sistem MAIB, sistem Majlis Agama Islam. Kemudian dia akan cetak dan itu akan digunakan untuk jika LSDN nak rujuk nanti, kita ada bukti penyata daripada MAIB. Yang lain-lain itu tidak wajib isi, tidak wajib isi. Kemudian bahagian B, kita tengok bahagian B. Bahagian B kita ada beberapa pilihan lah, Yang pertama potongan baru. Kalau kita tak ada ni, katakanlah kita ada PCB kita RM437 tadi, kita hanya nak pindahkan 300. Itu kita tulis 300 lah dekat potongan baru. Ataupun sebelum ini kita dah ada bayar kepada majlis. Majlis buat kempen
datang buat promosi, kita bayar zakat sebelum ni kata RM50. RM50 zakat kita bayar. Kemudian PCB kita ada lagi uh, 150 kita kata kan. 150. Tapi kita buat keputusan kita nak pindahkan 100 sahaja. So kita pilih nombor 3 tu potongan tambahan daripada RM50 kepada RM150. Okay. Tetapi yang kita nak promosikan, yang kita nak ajak kaum muslimin memiliki kesedaran dan keinsafan untuk membantu pendidikan Islam ni, kita nak kempen nombor 3 ni. Nombor 3 ni iaitu pemindahan pusat bayaran. Pemindahan pusat bayaran daripada mana? Daripada LHDN PCB, Lembaga Hasil Dalam Negeri PCB, okay, pindah kepada Majlis Agama Islam Perak. Jadi dia tulis LHDN PCB. Dan kalau dia ada bayar zakat sebelum ni, katakan dia dulu kerja dekat Selangor ke, kerja dekat Penang ke, kerja dekat Johor ke, dulu dia bayar dekat Majlis Agama Islam Negeri tersebut, jadi dia juga boleh pindahkan itu kepada Perak. Jadi dia tulis dekat pusat pindahan pusat bayaran tu daripada HDN, PCB dan Majlis Agama Islam. Bagaimana sebelum ni potongan gaji dia buat? Johor ke, Selangor ke, pindah kepada Majlis Agama Islam Perak. Jadi dengan cara itu kita akan dapat lebihan lah, kutipan kita. Okay. Kemudian bahagian C, bahagian C, niat membayar zakat. Niat membayar zakat, kalau PCB, just tulis inilah wang sebanyak seperti di atas. Seperti di atas. Okey. Kemudian yang wajib atas saya dibayar secara ansuran bagi tahun berakhir, dashkan tahun tu kerana Allah Ta'ala. Jadi tujuan dia supaya pihak majikan, pihak bahagian gaji, bila dia terima borang tu, dia akan buat potongan selagi mana kita bekerja. Selagi mana kita bekerja. Kalau tidak nanti tiap-tiap kalau kita berakhir pada tahun berapa-berapa tu, kita kena isi tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Ini satu kadang-kadang jadi kenyang juga. Jadi kalau kita boleh free mind untuk selama mana kita bekerja, majikan kita akan membuat potongan. Kemudian pengesahan majikan. Pengesahan majikan ini dia tidak perlu ditandatangani. Dia tak perlu ditandatangani, cuma dinyatakan dengan jelaslah nama dan alamat majikan. Contohnya guru besar, sekolah kebangsaan sekian-sekian, dan nombor telefon wajib. Nombor telefon wajib diisi. Cop dan tanda tangan majikan tidak wajib. Kerana borang ni proses dia, bila Majlis Agama Islam terima, Majlis Agama Islam di dalam Perak ni, dia akan berhubung dia akan menghantar satu surat rasmi kepada pihak sekolah untuk pihak sekolah memulakan potongan gaji. Dan jadi bila majlis menghantar surat rasmi mereka, dia memberi satu pengikat kepada pihak majikan untuk melaksanakan kerana dia ada enactment yang pihak majikan wajib laksanakan. Okey, itu borang dia. Dia mudah aja kan? Mudah aja ni. Jadi kita akan ada borang secara fizikal dan kita akan ada borang yang kita boleh kita boleh print daripada internet. Nanti kita akan bagi dia punya salinan dia, print, kemudian tulis, kemudian hantar balik kepada kita. Jadi ini boleh kita laksanakan di seluruh Malaysia sebenarnya. Di seluruh Malaysia. Kita ada ramai orang Islam yang bekerja di contohnya di pusat-pusat macam hospital pakar. Itu PCB besar-besar tu, cukai besar-besar tu. Pensyarah kolej IPT swasta, IPT awam, doktor-doktor pakar, pengurus-pengurus syarikat, pemilik syarikat. Jadi banyak kita punya kita boleh pergi jauh daripada
daripada apa nama ni untuk prospek zakat kita. Untuk prospek zakat kita. Jadi saya nak pergi pada slide yang ke-15. Yang ke-15 yang dah nak habis dah. Slide yang ke-15 supaya tuan-tuan nampak dengan lebih jelas. Ini tawaran kebajikan yuran melalui promosi skim zakat dan wakaf Sekolah Al-Furqan. Jadi kenapa kita mengajak tuan-tuan dan perempuan untuk sama-sama menyertai skim zakat ini? Satu, bayar zakat kan? Buat potongan gaji, bayar zakat kepada sekolah. Yang kedua, membantu sekolah untuk mendapatkan zakat. Mendapatkan zakat kerana ini adalah satu bentuk tawaran kebajikan yuran yang kita yang kita boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Di mana 50% daripada nilai zakat ataupun wakaf yang tuan-tuan dapat daripada kenalan-kenalan adik-beradik ni akan dimasukkan ke akaun yuran anak-anak. Akaun yuran anak-anak. Maknanya tuan-tuan dan perempuan akan membayar yuran yang lebih rendah. Katalah dapat RM10,000. Dapat RM10,000 mau zakat. Jadi RM1,500 tu akan dimasukkan ke yuran anak. Jadi tiap-tiap bulan tu dia akan jatuhlah dia punya yuran bulanan dia. Ini satu bentuk package kerjasama di antara pihak kepimpinan sekolah dengan tuan-tuan. Dan besok katakan anak-anak ada adik-beradik yang pendapatan dia agak rendah tapi nak masukkan nak bagi pendidikan Islam, pendidikan yang komprehensif ni kepada kepada anak-anak saudara. Jadi kita boleh tolong macam tu. Kita boleh tolong dapatkan zakat supaya anak saudara kita ni dapat belajar di sekolah yang berpaksikan tauhid. Pendidikan berbasis kepada tauhid ni. Jadi apa yang perlu tuan-tuan lakukan? Yang pertama, senarai pendek ataupun shortlist adik-beradik, kaum keluarga dan rakan-rakan. Shortlist. Buat macam multi level lah, macam direct selling tu. Buat shortlist siapa-siapa yang nak bincang dengan suami isteri, siapa-siapa yang nak target, nak sebarkan dakwah zakat ni kepada mereka di kalangan adik-beradik, kaum keluarga dan rakan taulan. Kemudian telefon dan kirim poster. Jadi cikgu sebab pelantikan ni kami pun baru dapat sekitar bulan Ramadan lepas tu PKP. Jadi movement tu agak slow. Jadi kita tengah Furqan tengah buat beberapa bahan poster pemasaran, poster-poster untuk disebarkan. Nanti bila siap dapatkan daripada Cikgu Kamarul dan sebarkan kepada adik-beradik, kepada kaum keluarga dan kawan. Telefon dan kirim poster dan ajak dan rayu. Kena rayu lah. Macam bila raya, rayu undi. Kalau direct selling tu rayu orang beli. Ini kena rayu supaya mereka sudi untuk membantu Furqan. Jadi tagline kempen kita bantu sekolah. Itu satu produk approach yang menarik yang orang suka dengar. Bantu sekolah. Sebab kadang-kadang bila kata bayar zakat kepada majlis ni, kadang-kadang orang ada ialah mulut manusia kan. Tapi bila kata bantu sekolah ni, jadi yang nak kedepankan kepada prospek kita tu adalah bantu sekolah. Nak bantu sekolah ni. Kita boleh cerita kebaikan. Kadang-kadang saudara kita ni, adik-beradik kita ni, ataupun sepupu sepapat kita ni, dia tengok anak kita yang anak-anak yang sekolah di sekolah kita, sekolah Furqan Hidayah ni, berbanding dengan sekolah kebangsaan biasa, dia tengok lain. Dia tengok lain masa berhimpun, masa raya ke kenduri ke kan. Dia tengok lain budak-budak ni. Dari segi syahsiah dia, keterampilan dia, akhlak dia. Dia tengok lain. Jadi itu satu bahan promosi tu. Kan, satu bahan promosi. Bila kata nak tolong sekolah Furqan ini, orang inilah budak-budak ni sebagai ejen duta produk kita. Jadi
adalah kita manfaatkan ini untuk tolong menjana pendapatan sekolah. Okay. Yang ketiga dia senarai pendek, kemudian kena ada inisiatif lah, telefon, sembang, tukar tajuk. Semua pahala ni. Semua pahala. Ya, telefon adik-beradik, telefon sepupu sepapat, telefon kawan-kawan lama, nak telefon, sembang-sembang, intro sikit, lepas tu cakap pasal zakat. Tolong sekolah. Tolong sekolah. Jadi ini satu dakwah, satu amal soleh, satu kerja kebajikan yang pahala dia besar. Pahala dia besar, insya-Allah. Tukar tajuk lah, maknanya sembang, tukar tajuk. Orang direct selling selalu duduk ni. Memang kita nak kena bersembang dengan orang pun, nak bersembang dengan orang. Tapi bila kita masuk buat pemasaran ni, kita bersembang dengan tukar tajuk. Tukar tajuk kepada tajuk pemasaran yang kita nak bawa. Okay, yang ketiga, kita pilih produk. Kita kena pilih produk. Produk ni ada dua bentuk lah. Satu pendapatan segera dan satu pendapatan tetap. Jadi produk skim zakat dan wakaf Furqan ni, dia boleh memberi pendapatan segera dan boleh memberi pendapatan tetap. Pendapatan segera ni, antaranya yang besar ni adalah zakat KWSP. Jadi last slide nanti kita akan tengok zakat KWSP. Mungkin ada abang, kakak ataupun kawan-kawan yang mana umur 55 ataupun umur 50 yang kerja swasta. Yang ini kita boleh approach zakat KWSP kepada mereka. Satu ilmu, kita bagi ilmu kat dia. Itu pun satu pahala besar. Kemudian ni, kalau dia pula selepas daripada itu dia bersetuju untuk bawa zakat ke sekolah, ada satu lagi pahala yang besar juga untuk kita. Jadi zakat KWSP ini dia membawa kepada pendapatan segera dan besar. Dia membawa kepada pendapatan segera dan besar. Kerana jumlah dia besar. Kan? Kalau ada yang 300,000 dalam KWSP, 500,000, 700,000, 1 juta, 3 juta. Jadi bayangkan, kalau kali dengan 1 juta, kali dengan 2.5%, berapa? Lepas tu 15% nanti akan dimasukkan ke pelajaran anak, tuan-tuan. Yang kedua, zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Ini juga memberi pendapatan segera. Kalau ada kawan-kawan, adik-beradik, kaum kerabat yang berniaga, pegang mereka. Pegang mereka supaya sebelum ni bayar zakat terus kepada majlis. Lepas ni bayar zakat melalui guru besar sekolah hidayah, sekolah Furqan. Sekolah Furqan. Okay. Jadi dia biasanya waktu-waktu ni kurang sikit lah. Dia bulan 12 nanti. So bulan 11 nanti dah kena buat promosi untuk zakat perniagaan. So bulan 12 orang berniaga dia akan membayar zakat. Dia zakat one off ni, zakat yang mana orang bayar setahunan ini, dia paling masa yang paling kita nak kena beri tumpuan adalah bulan Ramadan. Orang ambil berkat bulan Ramadan. Lepas tu dia senang kira haul dia. Setiap Ramadan tu haul dia. Yang kedua, zakat bayar ni akhir tahun, year end. Jadi dua masa tu kita kena bagi perhatian yang lebih untuk mendapatkan zakat one off ataupun zakat tahunan. Tetapi zakat yang memberi pendapatan tetap kepada sekolah. Pendapatan tetap kepada sekolah adalah zakat potongan gaji. Potongan gaji. Jadi kena buat dua-dua. Kena tolong sekolah buat dua-dua. Kan zakat simpanan KWSP, simpanan, dan zakat perniagaan, kemudian zakat potongan gaji. Potongan gaji ni, katakan umur seseorang tu 45 tahun, dia isi borang tadi, dia akan kerja sampai 60 tahun, jadi 15 tahun sekolah akan mendapat pendapatan yang steady, yang tetap daripada potongan gaji ni. Dia tolonglah. Tolong kerana dia memberi satu dana yang stabil, kepada sekolah. Yang kita nak sekolah yang future school yang perlu dana, semua ni perlu dana yang besar. Okay, last kali zakat
rayuan membayar zakat KWSP. Membayar zakat KWSP ataupun EPF sambil membantu sekolah-sekolah Islam Al-Hidayah Al-Furqan. Jadi saya suruh cikgu Kamarul redesign kertas ni kepada tulis Furqan ni. Supaya cikgu-cikgu bila sebarkan dan orang-orang akan ingat ini adalah inisiatif ataupun promosi sekolah Furqan. Jadi ada dua perkara besar berkenaan dengan zakat KWSP ni. Zakat KWSP ni. Yang pertamanya, kita nak cari orang yang umur 55 tahun dulu. Nombor 2 tu. 55 tahun. Jadi umur 55 tahun, simpanan dia KWSP zakat KWSP dia di bawah zakat simpanan. Zakat simpanan. Jadi dia simpan duit tu dah lama dah. Tapi dia tidak diwajibkan zakat sebelum ni sebab akta cukai, akta KWSP menghalang dia daripada menggunakan duit tersebut, simpanan tersebut. Jadi dia tidak menjadi simpanan milik sempurna. Dia belum menjadi milik sempurna dia. Tapi bila dia umur 55 tahun, akta KWSP tu diangkat daripada akaun dia, maka pada hari jadi dia yang ke-55, duit tu telah menjadi simpanan sempurna dia. Jadi pada ketika itu, Majlis Fatwa memutuskan bahawa dia wajib zakat serta-merta. Dia wajib zakat serta-merta. Dia tidak bergantung pada haul lagi. Kerana simpanan adalah simpanan lama dalam simpanan dia. Jadi cara kiraan dia bila lebih pada haul, biasa kalau eksekutif kan, eksekutif pengurus pegawai ni melepasi nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat atas simpanan tersebut. Dan cara kira dia simple je. Jumlah dalam KWSP tu kali dengan 2.5%. 2.5%. Okey. Itu satu. Jadi orang yang ada simpanan KWSP ni biasanya dia tak akan keluar. Kadang-kadang dia kerja lagi. Kan dia boleh kerja sampai umur 60 kan. Jadi dia kerja lagi. Kadang-kadang duit tu dia tak keluar, dia tak keluarkan pun, ataupun dia keluar pun tak banyak. Jadi kita boleh dapatkan zakat tahunan daripada dia. Betul? Point dia. Kita boleh dapatkan zakat tahunan daripada dia. Daripada umur 55 tadi, 56, 57, tiap-tiap tahun kita boleh ikut dia. Untuk, insyaAllah dia tak akan keluar habis lah. Dia tak akan guna habis duit KWSP dia. Itu satu. Yang kedua, orang yang umur 50. Yang ni kecil sikit lah. Umur 50, akaun 2 dalam KWSP dia tu telah diangkat akta cukai, akta KWSP telah diangkat untuk akaun 2 dia, maka akaun 2 tu dia jadi milik sempurna dia. Maka dia wajib zakat pada hari jadi dia pada umur 50. Walaupun duit tu dia tak bawa keluar. Ya, walaupun dia simpan dalam, sekarang ni ada KWSP syariah, dia simpan dalam KWSP syariah tapi zakat tidak dibayar lagi. Jadi dia wajib bayar zakat pada umur 50 tahun. Umur dia, hari jadi dia pada umur 50 tahun untuk akaun 2 dia. Dan kita boleh follow dia umur 51, 52, 53, 54, 55 nanti kita boleh dapat zakat penuh simpanan dia. Bagi simpanan dia. Jadi kita boleh follow dia tiap-tiap tahun sampai dia meninggal lah. Sampai dia meninggal. Okay. Yang lain-lain tu saya tak explain pada malam ni. Saya ingat dia kecil-kecil lah. Yang besar tu yang tu umur 55 dan umur 50 tahun. Jadi setakat itu perkongsian, mudah-mudahan memberi satu pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk membantu diri sendiri dari segi ibadah zakat ini, dan bagaimana kita nak melaksanakan satu dakwah untuk sama-sama kita kembangkan ibadah zakat ini kepada kawan-kawan kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita, dan kemudian kita membantu sekolah mempunyai dana yang sejahtera untuk kita majukan lagi, perkasakan lagi pendidikan Islam, pendidikan berpaksikan tauhid ini, supaya generasi baru umat Islam ni mendapat pendidikan yang lebih baik daripada yang kita dapat sediakan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih ya Encik Lofi atas penerangan taklimat tentang zakat perak. Jadi masih dah masuk 10.36 ni, saya buka kepada ibu bapa yang nak bertanya kalau ada soalan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Hafiz. Nak tanya, kalau saya dah buat potongan bawah Majlis Agama Islam Perak, potongan zakat, itu nak ubah ke bawah sekolah macam mana pula? Okey. Bagi zakat yang telah zakat yang telah dibayar kepada Majlis Agama Islam melalui potongan gaji, maka itu tidak boleh dipindahkan. Itu tidak boleh dipindahkan. Itu adalah hak majlis penuhnya, kena di bawah promosi tim pemasaran majlis. Okey. Yang dapat tuan tolong sekolah ni baki PCB. Ada lagi tak PCB dalam potongan gaji tu? Ada. Pindahkannya itu kepada majlis. Kepada majlis melalui sekolah Furqan. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, sama. Dia ada isu satu lagi, setengah orang dia kata dia nak balik rebate kan. LHDN bagi rebate kat dia. So dia nak balik. Dia kalau rasa memang perlu sangat rebate itu, maka pindahkanlah dalam 80% ke, ataupun katakanlah dapat balik rebate 1,500 kan, 1,500 setahun. Jadi 1,500 bahagi 12, berapa, 1,000 dalam RM125 lah, RM120 sebulan. Jadi PCB itu kita tolak RM120. Jadi tinggalkan RM120 tu dekat PCB supaya kita boleh dapat rebate. Okey. Tapi kalau rasa tak kisah rebate ini, lebih baik pindahkan semua supaya dia boleh menjadi wakaf kat sekolah. Allah. Ada yang lain? Soalan yang lain? Tak ada ya? Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Zainab. Saya nak tanya, zakat yang kita sumbang kat sekolah ni zakat pendapatan saja ke ataupun boleh zakat emas? Okey. Dari segi akta cukai kita kena nyatakan dia sebagai zakat pendapatan. Untuk offset dengan cukai pendapatan kita. Okey. Kalau kita bayar secara one off, resit yang akan dikeluarkan oleh cikgu Kamarul, dia akan menyebut sebagai zakat pendapatan. Okey. Jadi itu tak ada masalah nanti kita nak nak declare kepada lembaga hasil. Kemudian dalam penyata majlis pun, kalau kita buat potongan gaji pun, dia akan sebut sebagai zakat pendapatan. Tapi itu dari segi nak selaraskan dengan akta cukai. Tetapi hakikat dia, dari segi syarak, hakikat dia, kalau satu kan, kita kira cukai zakat pendapatan kita berapa. Kemudian jika ada lebihan, dia boleh kita bayar zakat simpanan ataupun zakat emas. Katalah tak cukup lagi, kita boleh bayar, katakan kita buat potong gaji, ada tak cukup lagi zakat dia, kita boleh bayar secara one off kepada cikgu Kamarul, dan atas resit tu akan ditulis juga zakat pendapatan. Hakikat dia segi syarak adalah bergantung pada zakat apa kita nak bayar, untuk zakat apa. Ada zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat emas dan sebagainya. Baik Ustaz, terima kasih. Okay. Masya-Allah, faham. Okey, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cikgu Kamarul Bahrain, Guru Besar Sekolah Rendah Furqan. Tuan Haji Lutfi, ceramah pada malam ni, terima kasih diucapkan kerana sudi untuk bersama-sama dengan Sekolah Furqan untuk menjayakan program zakat Maib dengan mungkin kita ada tujuan jugalah, maknanya untuk mengadakan kutipan zakat secara kolektif ini, secara bersama ni, untuk menggalakkan ibu bapa dan juga guru-guru dan juga masyarakat kita bersama-sama lah membantu Sekolah Al-Furqan, memastikan bahawa kita boleh
sekolah Furqan boleh apa namanya, memandirikan meneruskan sistem pendidikan Islam yang kita asaskan lebih kurang 30 tahun yang silam ni. Sekali lagi terima kasih apa namanya pada Tuan Haji Lutfi yang telah memberikan pencerahan yang rasa saya cukup jelas ya. Dan bagi saya selaku pengurusi Sekolah Ronald Furqan ya, ingin mengajak tuan-tuan yang ada pada malam ni, dilihat ada lebih kurang 20 orang lebih yang bersama-sama kita ya, untuk keluar bersama-sama dengan sekolah lah ya. Kerana kita rasa ini adalah di antara sumbangan-sumbangan kita yang kita boleh buat amal-amal jariah, amal-amal kebaikan ya, yang semua orang bukan boleh buat ya. Cuma orang warga Al-Furqan kita ada peluang untuk melaksanakan perkara ini ya. Seperti mana yang ditegaskan oleh apa namanya Tuan Haji Lutfi tadi ya, aqimus solah, kemudian solah dan zakat ini adalah benda yang seganding ya, yang boleh kita gerakkan bersama untuk apa, untuk mengenengahkan dalam masyarakat supaya masyarakat kita lebih baik dan lebih apa namanya lebih bertambah maju dengan adanya kita buat usaha-usaha yang sebegini. Jadi cuma saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan supaya kita mengambil kesempatan untuk bersama-sama lah untuk menjayakan program ini ya. Saya sendiri akan cubalah sedaya upaya untuk mengajak kawan-kawan dan juga saudara mara ya, untuk terus membantu, kerana kita dapati sejak PKP ini secara terus teranglah saya nyatakan bahawa kutipan yuran kita agak merosot ya, kerana sebahagian dari ibu bapa adalah bekerja sendiri ya. Dan jadi dalam masa yang sama maknanya bila kita bantu Furqan, jadi kita juga membantu keluarga-keluarga yang kurang kemampuan tadi ya. Jadi adalah menjadi dasar Sekolah Al-Furqan ya. Kita memanglah kalau yuran apa namanya hutang tu tetap hutang tetapi dasar Al-Furqan apabila seseorang ibu bapa yang ada berhutang dengan Sekolah Al-Furqan kemudian dia meninggal dunia, memang kita halalkan. Itu maknanya kebajikan yang sebahagian kebajikan yang kita buat juga lah sebenarnya. Kerana sekolah kita memang 100% bergantung pada yuran. Jadi apabila adanya sumber-sumber zakat ini ya, dalam keadaan PKP yang begini pun memang kita ada lagi sumber-sumber zakat yang lebih kurang dalam sekitar 200,000 saja yang kita boleh dapat melalui zakat Perak, dan juga selama ni kita buat zakat dengan negeri Perlis ya. Tapi oleh kerana adanya peluang sama zakat Perak ni, kita rasa kita akan utamakan negeri kita lah ya. Kalau boleh tuan-tuan yang ada berzakat ke negeri lain ya, kita ajak untuk sama-sama untuk membuat zakat melalui sekolah apa nama, rangkaian sekolah-sekolah Muslih Negeri Perak yang diketuai oleh Sekolah Menengah Hidayah Ipoh dan juga ada 4 buah sekolah rangkaian yang lain di Manjung, di Seri Iskandar, Sekolah Rendah Hidayah di Ipoh, dan juga Sekolah Rendah Al-Furqan Jadi di samping itu saya ingin tegaskan juga bahawa kita juga sebenarnya membantu warga-warga guru di Furqan kerana anak-anak guru memang kita, oleh kerana gaji mereka memang tidaklah standing gaji-gaji kakitan kerjaan, guru-guru kerjaan. Oleh sebab itu kita anak-anak guru-guru kita memang kita bagi percuma yuran dia. Sekolah Hidayah Ipoh pun bagi tak silap anak RM50 tapi kita memang tak bagi langsung, tak payah langsung, tak perlu bayar yuran langsung. Ini sebahagian juga bentuk-bentuk bantuan kebajikan yang sebenarnya kita buat tak cara langsung Jadi dengan caranya kita buat promosikan zakat Perak ini, insya-Allah dia akan melebar luaskan lagi kebajikan yang kita buat Mudah-mudahan keberkatan akan bersama kita, insya-Allah. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pengurusi GPS Tuan Haji Adlan.
Ana beri peluang kepada YDP PIBG. Kau ada apa nak bercakap? Dr. Azlan, silakan. Tak ada apa lah kot. Terima Okey. kasih lah. Okey, tak apa. Okey, terima kasih ya. Dengan suara pun cukup lah. YDP PIBG. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, akhir kata kepada ibu bapa yang ada yang mendengar taklimat ini boleh panjang-panjangkanlah kepada rakan-rakan yang lain supaya sama-sama kita membantu Sekolah Rendah Furqan. Sekiranya mereka ingin penjelasan, bolehlah telefon atau datang ke pejabat untuk kita berbincang bagi usaha untuk menambahkan dana Al-Furqan insya-Allah. Akhir kata sekali lagi Ana ucapkan terima kasih lah. Terima kasih kepada Cik Ufi yang membantu memberi taklimat pada malam ini. Moga sepanjang kita bersama ni mendapat keberkatan di sisi Allah Ta'ala dan Allah sama-sama dah kita doa semoga Allah Ta'ala permudahkanlah perusahaan kita untuk meneruskan kelangsungan sekolah kita yang telah pun berusia 30 tahun insya-Allah. Jadi wallahu a'lam. Itu saja. Kita akhirilah dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Ansori ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.